Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan serangan terbaru rejim Zionis ke atas sebuah hospital di Gaza yang membunuh lebih 500 nyawa sebagai satu tindakan gila dan hilang peri kemanusiaan. Tegasnya serangan itu amat keterlaluan selain kesal dengan sikap negara barat yang berat sebelah dalam hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najihah binti Hashim akan menerangkan berkaitan dengan pengenalan isu boikot. Saya ada 6 orang ahli kumpulan saya. Yang pertama Ashraf Fidaus, Amirul Hafiz, Wan Hafilatul Salwa, Naimah Ainur Huda, Dalila dan saya lah Najihah binti Hashim. Pada tahun 2005, gerakan sivil telah menjalankan seruan boikot iaitu Nyan Labur dan Sekatan Boycott, Divestment and Sanction atau BDS terhadap entiti Israel kerana Israel telah mencabar pihak undang-undang antarabangsa apabila mereka enggan untuk berhenti melancarkan serangan ke atas Palestin. Gerakan ini yang ditaja oleh lebih 170 pertubuhan sivil dan politik Palestin mengambil inspirasi daripada gerakan boikot terhadap rejim apartheid di Afrika Selatan yang akhirnya membuahkan hasil pada tahun 1994. Dan pada baru-baru ini, pada tahun 2023, telah berlaku serangan besar-besaran antara Israel dan Palestin yang bermula dengan isu pada bulan Oktober. Okey, dan seterusnya penyerangan itu telah menaluki satu Palestin sehingga ke pelosok Palestin. Definisi boikot. Boikot adalah suatu tindakan keengganan menggunakan, membeli mahupun menjual sehingga memulakan suatu produk atau perkhidmatan yang datang daripada suatu individu, pertubuhan atau negara sebagai tanda tunjuk perasaan bermotifkan moral masyarakat, politik ataupun mementingkan persekitaran. Pengulauan ini ditujukan untuk mencetuskan kerugian ekonomi mahupun memaksa berubah pendirian yang dinyatakan dari pihak pengeluaran yang disasarkan. Di Malaysia, seruan boikot biasanya dilaungkan apabila ada sesuatu isu sensitif tentang agama ataupun umat Islam. Umpamanya, boikot produk Sweden dilaungkan apabila ada penghinaan terhadap agama Islam ataupun boikot terhadap barangan bukan Islam apabila ada yang mencetuskan tentang menghina umat Islam. Dan terakhir adalah boikot terhadap barangan Israel yang kini semua tahu tentang serangan pengganas di Palestin. Isu semasa berkaitan boikot Israel kini kian memuncak dengan menindas saudara Islam kita di Palestin. Ulama juga telah menfatwakan bahawa wajib bagi umat Islam memboikot barangan Israel. Contoh jenama yang kita perlu boikot adalah McDonald, KFC, Pizza Hut, Domino's dan Starbucks. Hukum terlibat dengan boikot. Boikot adalah diwajibkan di sisi undang-undang apabila produk atau syarikat secara aktif menggalakkan penyembelihan orang Islam. Umat Islam harus bersama-sama menentang
perlakuan terhadap rakyat Palestin. Ayat Syekh Tahir bin Ashir berkaitan dengan segala infak yang wajib termasuk sunat yang diwajibkan oleh umat Islam. Tanpa mengira percubaan boikot Malaysia adalah penting untuk terus melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi kepercayaan Islam. Objektif utama tanpa mengira usaha yang kecil dilakukan adalah untuk dinilai dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil muamalah tentang isu boikot. Secara umumnya, hukum bermuamalah dengan orang Yahudi adalah harus selagi mana ia adalah produk yang halal. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah berurusan dan memberi cagaran dengan orang Yahudi seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya, sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran secara bertangguh dan mencagarkan baju besi baginda SAW, riwayat Muslim. Imam Nawawi juga ketika mensyarahkan hadis di atas menyatakan bahawa keharusan bermuamalah dengan orang bukan Islam sememangnya telah disepakati oleh para ulama. Namun, keharusan tersebut adalah terhad kepada perkara yang dibenarkan sahaja. Sekiranya transaksi tersebut boleh membawa kepada perkara yang haram seperti menjual senjata kepada musuh Islam, sebarang bentuk yang boleh membantu untuk menegakkan syiar agama mereka, membeli kitab agama mereka dan seumpama, maka muamalat tersebut diharamkan. Kita sebagai umat Islam memerlukan panduan yang amat wajib dipertimbangkan agar boikot dapat dilaksanakan benar-benar mencapai matlamat, strategi dan tidak menyimpang daripada objektif yang digariskan dan tidak menzalimi pihak yang tidak bersalah. Di sini ulama telah memberikan parameter berkaitan boikot. Yang pertama ialah fokus matlamat. Kempen boikot adalah untuk menekan syarikat-syarikat yang terlibat secara langsung agar menukar polisi mereka berkenaan Palestin dan juga Israel Zionis. Yang kedua, dalam melaksanakan boikot, sikap tabayun dalam menerima maklumat adalah amat diperlukan bagi memastikan syarikat yang ingin diboikot benar-benar ada penglibatan secara langsung dengan Israel. Ini bagi mengelakkan berlakunya sebarang kezaliman terhadap pihak yang tidak bersalah. Yang ketiga, kita hendaklah melaksanakan kempen boikot secara bijak dan berhikmah dan tidak bertindak dengan secara ekstrim dan melulu seperti memaki hamun pekerja di syarikat yang terlibat memandangkan mereka sedang mencari rezeki, memesabotaj dengan merosakkan infrastruktur atau mengambil gambar pelanggan yang sedang makan dan menularkannya ke media sosial dengan tujuan menjatuhkan imej. Yang keempat, kita perlu mengambil kira pengecualian di dalam kes terpencil. Contohnya, terdapat pihak yang tidak mampu menjayakan keseluruhan boikot jenama-jenama berkenaan kerana kekangan tertentu seperti masalah kesihatan dan ubat yang diperlukan hanya dikeluarkan oleh jenama-jenama tertentu sahaja, dan ataupun anak yang boleh minum susu jenama tertentu jika ditukarkan akan menyebabkan masalah alhanan juga dan sebagainya. Hukum yang kelima, hukum pekerja yang bekerja di syarikat franchise yang mereka membayar royalty kepada syarikat induk yang mungkin terlibat dengan menyumbang kepada negara haram Israel adalah harus dan gajinya adalah halal selagi syarikat yang mereka bekerja tidak membantu Israel secara langsung seperti memberi sumbangan ataupun lain-lain lagi.